Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini kita bersama dengan Ustaz Muhammad Tarmizi bin Abdul Rahman, pengarah Pusat Islam Universiti Pendidikan Sultan Idris untuk slot inspirasi pentadbir. Jadi Ustaz, jadi slot hari ini kita akan bersama-sama dengan Ustaz untuk mengetahui sedikit sebanyak mengenai pengalaman tersirat beliau sepanjang berkhidmat di UPSI dan juga pengalaman beliau lah dan sejak menjadi pengarah Pusat Islam Universiti Pendidikan Sultan Idris. Okey, untuk permulaan ya Ustaz, kita pergi pada latar belakang diri dan keluarga. Nanti segi latar belakang diri ni segi pendidikan dan juga latar belakang keluarga. Okey, silakan. Baik, terima kasih Encik Razali. Tim daripada kumpulan inspirasi lah untuk inspirasi Itu ni satu dan perpustakaan lah dan juga perpustakaan. kedua-dua sekali. Jadi saya amat besar hati lah kerana telah dipilih oleh Encik Razali untuk sesi penubuhan kali ini untuk inspirasi pentadbir Jadi untuk makluman Encik Razali, saya berasal daripada Pulau Pinang. Pulau Pinang dilahirkan pada tahun 1977. Sekarang dah berumur 47 tahun. Telah berkhidmat di UPSI ni semenjak tahun 2003 hingga sekarang. Jadi tahun ni sebenarnya genap, tahun lepas lah 2023 genap 20 tahun saya berkhidmat di UPSI. Saya telah mendirikan rumah tangga, telah berkahwin dan telah dikurniakan 6 orang cahaya mata, dan isteri saya sekarang ni bertugas sebagai guru pendidikan Islam di sekolah SJKC, Sekolah Jenis Kebangsaan Chung Sin, Tanjung Malim. Yang sebelumnya beliau telah berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Methodist Tanjung Malim selama hampir 18 tahun dan baru sahaja ditukarkan ke Chung Sin pada tahun lepas 2023. So tahun ni genap lebih kurang setahun dah. Bulan Mac ni genap setahun dah. Dari sudut pendidikan, saya bermula di Sekolah Kebangsaan Sekolah Rendah, Sekolah Kebangsaan Sungai Dua di Pulau Pinang pada tahun 1984. Tempat berhutang. Dekat dengan Mi Udang Sungai Dua lah, Mi Udang Galah. Rumah saya pun dekat dengan Mi Udang Galah tu lah. Jadi pada tahun 1984 darjah 1 masuk sekolah rendah. Kemudian peringkat menengah saya melanjutkan pelajaran peringkat menengah ke sekolah ataupun madrasah agama Al-Masriyah Bukit Mertajam. Tingkatan 1, tingkatan 4 saya berpindah ke sekolah menengah kebangsaan agama Al-Irsyad. Tingkatan 1 nombor 3 Madrasah Masriyah. Madrasah Masriyah. Kemudian pindah ke sekolah menengah kebangsaan agama Al-Irsyad. Tingkatan 4 tingkatan 4 dan tingkatan 5. Kemudian saya menyambung pengajian ke peringkat degree ijazah sarjana muda syariah di Universiti Melaya pada tahun 2000. Saya bergraduat 1997 saya masuk. Sebelum tu saya masuk ke matrikulasi di Nilampuri 2 tahun. Matrikulasi Nilampuri 2 tahun untuk matrikulasi Universiti Melaya, Akademi Pengajian Islam. Kemudian tahun 2000 Nilampuri tahun berapa? Nilampuri tahun 1997. 1995. Lepas SPM lah. Tingkatan 1 tahun berapa? Tingkatan 1 1984 darjah 1. 7 tahun lepas itulah. Berarti 1991. Okey. 1991 hingga 1993 di Madrasah Al-Masriyah. 94-95 di SMK Al-Irsyad. 95-96 di matrikulasi Nilampuri. Okey, setahun kan? 2 tahun. 2 tahun. Zaman saya tu 2 tahun lagi. Lepas tu barulah setahun. Tahun 1997 sampai tahun 2000 ijazah sarjana muda syariah Universiti Melaya 4 tahun. Kemudian tahun 2000 sampai 2022 master. 2002 ijazah sarjana syariah fiqh usul di Universiti Melaya juga. Kenapa ambil dua ni master ni? Yang pertama tadi degree. Degree. Yang kedua tu master. Oh, sama terus Sama terus. Tapi dalam masa yang sama tu saya bekerja. Dalam masa yang sama saya buat master tu saya bekerja di pusat
Pendidikan Berterusan Universiti Malaya. Tak ada dalam ni. Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Malaya, PPUM. Itu taraf jawatan dia? Eksekutif. Dia kontrak. Kontrak. Staf kontrak. Pusat apa? Pusat Pendidikan Pendidikan Berterusan Berterusan Universiti Malaya. UM. Di mana? Di Universiti Malaya. Di KL lah. Dia macam nak syarikat kepada UM lah. Dalam bahasa Inggeris dia Universiti Malaya Center for Continuing Dia Education. JLC lah. UMCCED. Dia JLC lah. Dia macam usia holding ke? macam usia holding lah. Okey. Tapi dia buat program-program latihan lah. Program latihan. Okey, program CCJ. maksud dia masa buat master ni part time lah. Masa buat master full Masa time. Full time. Uh, Tapi masa full time saya sebab coursework. Jadi bila coursework tak ada kelas. tak ada kelas. Kelas kadang hari Minggu. Hari Minggu. Kemudian Tapi dia dia panggil menulis. full time lah Full time lah. Dia full time lah. Kemudian menulis. Bila menulis tu kita dah tak terlibat dengan pergi kelas tu semua. So saya bekerja lah masa tu. Dan Alhamdulillah saya ditawarkan beasiswa. Masa buat master ni saya ditawarkan beasiswa Sasakawa Young Leadership daripada Jepun. Oh. Untuk buat degree ni. Untuk buat master. Oh, master. Sasakawa Young Sasakawa. Leadership. Young Leadership Fellowship. Macam tu lah. Young Leadership Fellowship. Sasakawa Young Leadership Leadership Fellowship. Fellowship daripada Jepun. Setiap bulan lah dapat beasiswa sehinggalah saya tamat master. Oh, ya. Okay. Baik. Okey, habis daripada master. Terus tahun 2000 saya tak sempat bergraduat lagi, saya dah dapat tawaran di UPSI lah. Okey. Saya bergraduat pada tahun 2023 hujung bulan tahun, maksudnya bulan Ogos macam tu. Saya bekerja di UPSI April 2003. Rezeki Jadi Alhamdulillah lah, mohon Sebab betul. Kongo dah kerja dah. Maknanya masa Kongo tu ada cerita lah, dah kerja kan. Masa combo tu dah cerita lah tu kawan. Tapi master lah. Masa combo master. Ya, Kongo master. Combo degree, masa combo degree saya tu sambung belajar. Master. Itulah sedikit sebanyak latar belakang tentang diri dan juga pendidikan lah. Right, kita masuk ke ni alam pekerjaan pula. Okay. Saya mula berkhidmat di UPSI. Sebelum saya berkhidmat di UPSI, yang saya sebut tadi lah, saya berkhidmat di Universiti Malaya, di Pusat Perubatan Universiti Malaya, Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Malaya. Setahun je saya bekerja di situ sambil saya belajar master. Kemudian saya dapat tawaran di UPSI, saya berkhidmat sebagai pegawai takbir, penolong pendaftar pada 1 April tahun 2003. April 2003, grade M41. Saya berkhidmat ditempatkan di Jabatan Hak Ehwal Pelajar, inilah Jabatan Hak Ehwal Pelajar UPSI. Okey, kita tak ada Itu tak ada cerita kat situ sebab tu detail lah. Ayo pelajar sampai Hak Ehwal Pelajar 2003 sampai 2007. Kemudian 2007 tu saya masih lagi di HEPA. Kemudian 2008 saya dinaikkan pangkat sebagai penolong pendaftar kanan grade M44 dan saya masa tu berkhidmat di Pejabat Timbalan Chancellor Akademik dan Antarabangsa. Pegawai khas kepada inilah Datuk Zakaria Kasaf, saya punya bos lah. TNCA masa tu. Dengan dia saya banyak menulis. Nanti kita masuklah kan, menulis ucapan-ucapan dia dan dibukukan lah. Oh, buku aku ingat. Pakai apa tu? Dulu yang apa? Selalu pakai PowerPoint. Betul pakai apa? Prezi. Busy. Saya lah dulu pegawai khas. Masa tu tak ada kabel lagi. Masa di HEPA pun saya, antara unit yang saya duduk masa di HEPA tu selama lebih kurang dalam 4 tahun 5 tahun tu, saya jaga unit kebajikan pelajar. Pelajar yang meninggal, yang kebajikan, makan semua ni kan, beasiswa tu di bawah unit kebajikan lah. Kemudian saya juga duduk di unit disiplin dan tata tertib. Oh, 2 unit? Unit lain lah, pindah pula. Ya. Disiplin tata tertib ni in charge tata tertib pelajar lah, yang khaluatnya, yang meniru dalam perpisahannya. Jadi saya in charge lah untuk apa, perbicaraan tata tertib. Sebelum Suhail? Suhail awal lagi pun. Awal lagi? Awal lagi. Okay.
Kemudian lepas Tata Tertib tu saya jadi pegawai khas kepada TNC lah. TNC Hepa. Oh, sepanjang 4 tahun, 5 tahun ni. 3 unit lah. 3 unit Dan pegawai khas pula 2 TNC. Satu Prof Yusof. Lepas tu bila Prof Yusof tamat, masuk Prof Usuk lupa. Prof Yusof. Profesor Dr. Yusof. Usuk ni ramai. Yusof Abu Bakar. Oh, Prof Yusof Abu Bakar. Usuk Semail lah. Prof Yusof Abu Bakar. Betul? Lepas tu? Kemudian masuk Prof Roni. Abdul Hadi. Oh, Pak Lah Al-Hadi. Abdullah Al-Hadi. Prof Pak Abdullah Al-Hadi. Lah Al-Hadi. Saya pun jadi pegawai khas dia juga. Jadi dua TNC lah. Lepas tu baru ni Prof Syah. Masa Prof Syah saya dah pindah. Masa Prof Syah saya dah pindah ke Tidak boleh setelah mengenai cerita. TNCA. Masa Prof Syah apa pegawai khas dia? Pegawai khas dia tu siapa nama? Amri. Dr. Oh, Amri. dia ambil. Okay, next. Dr. Amri. Kerja tu lah Amri pula. Itu kena ekspresi Akipedia pula. Dia ada slot lain. Dia ada pergi Pasal ke Syaraf. kan. Itu menarik sebab dia tackle dua-dua. Saya pun makluman Encik Zali, semasa saya berpindah daripada HEPA ke akademik, ke TNCA, dalam tempoh 6 bulan tu saya sebenarnya pindah ke academician. Saya masuk jadi pensyarah sekejap. Di Fakulti Sains Kemanusiaan, tak cerita dalam ni. Fakulti Sains Kemanusiaan. Tak usah kot. Ni untuk ni. Pingat apa? Pinang pingat bintang kecemerlangan BCT. Bintang cemerlang kau ada. Bau mohon kan? Bau mohon. InsyaAllah dapat dulu. Cemerlang kan? Pinang ni. Okey, jadinya sebelum masuk jadi ni ke pejabat TNCA ni, mengajar maksudnya bila saya dah pindah ke daripada habis HEPA tu, saya masuk ke TNCA. Okey. Dalam tempoh TNCA tu saya ada mohon dan dapatlah tawaran untuk sambung belajar. Masa tu dia offer untuk PhD lah. Sambung belajar PhD di luar negara sebab saya punya degree master dalam negara. Masa tu VC adalah Datuk Aminah. Datuk Aminah syaratkan mesti keluar negara. So saya pilih masa tu Australia dan hantar apa semua lah, proposal apa semua. Tapi tak ada rezeki lah, saya patah balik ke pentadbir lah. Jiwa tu jiwa pentadbir, bukan jiwa academician. Jadi tapi ada pengalaman selama lebih kurang 6 bulan lah mengajar, marking paper, masuk kelas. Sekejap. Okey, jadi TNCA 2008. TNCA 2007 bermula. Okey, 2007 sambung terus lah. 2007 sampai tahun tu tak ingat ni. 2007 saya TNCA. Saya sila saya sampai 2000. Soal lepas ni masuk Pusat Islam kan? 12 kot. Belum. Pusat Islam lambat lagi. Pusat Islam baru tahun 2020. Panjang cerita ni masa ni COVID. 2007 sampai TNCA. Sampai habis kan? Sampai Prof naik jadi VC. Naik VC pula. VC sampai dia habis VC kan? Sampai dia habis VC. Tahun tu nak. Cik balik. Okey. Asal ada dekat sini kot. Ni ada dekat sini. Tahu nanti saya cek. Ni Vice Chancellor Office. Lepas tu lah. Kasut dah Sempat Zabah. Tahun 2012 hingga 2017. Deputy Vice Chancellor. Deputy Registrar dekat Vice Chancellor Office. Okey. 10 tahun 2012 okey 2007 TNCA. Mana sama terus lah. Tahun 2007 2012 saya di TNCA. Okey, lepas tu di Pejabat VC. Pejabat VC 2012 hingga 2017. Masa di Pejabat VC ni saya jadi pegawai khas untuk 3 orang VC. Datuk Kakar Rekasa, kemudian Datuk Rais Karim, Datuk Rais dulu. Saya sekejap dipinjamkan, bukan pinjam, ditarik naik lah ke pejabat VC. Kemudian Datuk Kakar Rekasa, lepas tu Datuk Syatan sekejap, setahun. Sebelum datang dia punya pegawai khas dia. Okey, tak apa. Ada kat sini lah. Kalau sudut tahunan tahun tu ada kat sini.
boleh goreng kat tu. Pengarah pengarah Bahasa Islam pada tahun 2020 masa Covid. Okey. Cuma nak sentuh yang 6 bulan dia pensyarah tu. Okey. Di FSK nanti kalau ada spesifik bulan dia, tarikh dia, bulan Oktober 2007 sampai hujung tahun tu lah. Dia walaupun dia dalam 3 bulan je, tak sampai lah 6 bulan sebab saya mengajar subjek untuk semester. Tapi dalam tempoh tu saya marking paper semua. Saya masuk kelas tu dalam sebulan, 3 bulan ni kot, sampai bulan 12. Jadi akademik sekejap lah Mission sekejap. Mengajar subjek apa? Saya mengajar subjek kepenggunaan dan juga pendidikan moral, 2 subjek. Penggunaan Kepenggunaan. Kebetulan subjek pengguna tu adalah saya punya tesis master. Master saya tajuk pendidikan moral tajuk kepenggunaan di Persatuan Pengguna Pulau Pinang. Kena terlibat dengan persatuan. Buat master. Saya buat master, saya kaji CAP punya perjuangan CAP lah. Apa yang dia yang jambut topet. Apa nama? Idris ke? Lepas tu 2 dan 3 Datuk Wisi. 3 Datuk Aminah. Masa Datuk Visi Datuk Aminah saya pindah. Masa Datuk Aminah di situ lah saya pindah ke academician jadi pensyarah. Datuk Aminah yang interview. Datuk Aminah interview dan masa tu saya pindah, mohon dapat Datuk Aminah Aminah. Tapi masa masuk tu Rais lah. Masa saya masuk tu Rais. Saya nak sebagai pegawai khatib DC tu masa Datuk Rais. Sekali dengan Mahanum lah masa tu. Tahu masa tu. Dengan Ina Asmi. Ya, saya Ina Asmi di TNCA. Saya dengan dia di TNCA. Lepas tu masuk Datuk Wisi kan? Ina tak masuk JVC. Tak masuk. Ina tak masuk. Ina kekal di TNCA. Sama dengan Ansur. Ya betul. So dari sudut kenaikan pangkat tu tahun 2008 naik sebagai pendaftar kanan 44. Tahun 2016 naik pangkat sebagai kepala pendaftar grade hanya 48 dan pada tahun 2021 1 Disember sebagai timbalan pendaftar kanan. Itu tak ada sini. Sini atau sini. Ni 1 Disember 2021 dinaikkan pangkat sebagai timbalan pendaftar kanan grade 50. Kemudian tahun 2020 tu dilantik sebagai pengarah Bahasa Islam. Sehinggalah sekarang 4 tahun dah. 2 tahun plus 2 tahun. Masa dekat pejabat Datuk Wisi ni, masa Datuk Rais ni dah 2006 bulanan di Padang kan? Ya, Datuk Rais lah. Datuk Rais. Jadi masa Datuk Zakaria yang banyak pakai prizi tu sebab buat dewan. Siapa yang mencetuskan guna prizi tu memang Prizi tu Tuan Haji Nazri, pengarah pusat ICT masa tu. Yang nge-show tu. Yang dia memang dia ICT, jadi dia memang update lah benda-benda yang baru ni kan. Jadi bila dia terlibat dalam presentation, dia guna tu, dia propose kat Datuk DC, Datuk Zakaria masa tu kan. Bila propose, Datuk tengok cantik, Datuk so saya belajar. Memang belajar masa dekat pejabat tu. Saya pergi khusus. Saya minta khusus, Prezi masa tu dia buat di latihan. Saya mohon pergi khusus sekejap je, dia belajar macam PowerPoint je. Dia belajar dapat, terus buat. Itu kita explore sendiri lah. Tuan Nazri lah yang memperkenalkan pengarah pusat ICT. English ni. Kalau kita tengok memang lah setengah orang. Tak apa Datuk, saya tahu buat prizi kan. Maksud dia dipropose oleh pengarah ICT betul-betul kan. So sebenarnya saya try nak buat sebab kalau KIK masa tu KIK kan nak guna prizi dia leceh sikit. Sebab dia prizi dia ada 2, satu license, satu lagi online. Yang free license ni kita kena guna online je. Tapi kalau yang kita beli, kita bayar, kita boleh download, kita boleh guna dekat desktop. Itu pasalnya sebab dia kena online. Jadi online kalau kena dekat dewan masa present tu. Betul. Yang masalah tak ada line, sangkut tu. Jadi saya buat macam mana? Tuan Haji Nazri bagusnya dia masa dia pengarah dia bagi password dia kat saya. Dia mana license lah. Password yang license. Jadi dia bagi kat saya guna password di sini. Itulah sekarang password ni. Saya terfikir macam mana Ustaz kalau masa tu bincangan Cik Airul kata jangan dia kata pasal Ustaz tu mesti ni mana gitu. Tapi saya tak habis tanya lah. Macam tu mana license pakai yang offline, yang license dia boleh pakai kat desktop.
So bila kita nak present, tak ada internet pun kita boleh present. Itu kelebihan dia lah. Kita kena beli license tu. Lepas tu masa kursus tu seorang je lah. Masa tu ramai. Ramai lah. Tapi sekarang dah tak guna. Sekarang dah tak ada option Tak ada. dah. Pasal ni sekarang Canva lah. Banyak Canva semua kan. Saya pun Okay. tak, bila Dah lama tak guna. dah jadi pergerakan ni dah tak ada lah kerja. Ni kalau nak buat alah guna Canva. Kalau nak buat sekarang ni guna PowerPoint je. Canva pun saya tak tahu, saya tak belajar. Canva sebiji macam PowerPoint. Cuma dia banyak pilihan dia punya tu. Lepas tu dia punya grafik dia lagi. Dia sebenarnya bukan kita macam saya buat Prezi tu sendiri ataupun PowerPoint, bukan kita belajar tu saja, kita terpaksa belajar Adobe. Adobe pun saya belajar sendiri. Saya belajar pergi jumpa Cik Ridwan kan. Adobe Photoshop, Adobe apa ni Illustrator, sebab kita nak edit gambar nak masuk dalam kita punya Prezi. Kita kena edit kat tempat lain dulu. Itu sebenarnya Canva senang nak tarik gambar. Tu Jadi belajar dia Adobe. membina kemahiran lain tau. Bukan sekadar kita ni. Lepas tu kita nak menulis pula teks-teks ucapan tu, kita tulis lagi ni. Okey, dia punya flow dia maknanya ucapan dah ada lah. Ucapan Ustaz juga buat. Ucapan biasanya kalau penganjur, kalau ucapan perhimpunan bulanan memang daripada saya sendirilah. Saya akan type semua apa yang Datuk pergi, program Datuk akan beritahu saya, okey, nak cakap benda ni saya akan mengarang. Saya bagi Datuk. So Datuk saya mau edit semua. Tapi kalau macam program, kita akan minta daripada penganjur. Penganjur akan bagi teks, kita edit ikut kesesuaian Datuk punya. Tapi masa tu Prezi ni untuk perhimpunan bulanan je. Kalau program buatkan Datuk pun kadang kalau ada PowerPoint pun pakai Prezi juga. Prezi tu bila dia bercakap, orang dengar, orang boring. So kita buat Prezi. Program lain pun ada. Program lain tak adalah. Program lain jarang. Yang selalunya pakai Prezi, perhimpunan bulanan, amanat VC. PJ2 tu lah. Amanat VC. Kalau tengok dalam buku yang Datuk Syata ni, saya sempat buat Prezi. Ni antara bahan Prezi yang saya buat. Ini bahan dalam Prezi ni. Mula-mula tu. Masa Datuk tahun pertama Datuk Syata jadi VC kan. Datuk Syata kan style macam ni. Free. Dia free flow kan. Free flow tapi dia nak juga slide. Jadi slide ni saya pakai Prezi lah. Tapi masa pertama amanat tu saya tak ada tu. Saya kat Penang. Saya ada kat sikit. Okey, jadi apa itu masa dekat pejabat WC. Lepas tu Ulul Albab. Masuk Ulul Albab masih 48 ni. Masuk Ulul Albab 48. Masuk 48. Ulul Albab tahun Albab saya naik tahun 2002. Sekejap 2019 dengan 2020. Bukan, tak. sekejap. Saya naik di Ulul Albab ni dia jadi director. Ulul Albab saya start 2009, betul lah 2019. 2020 12 tahun. 2 tahun. 2 tahun daripada ni kalau kiranya tak sampai setahun. Tak sampai setahun. Julai Lebih. 12 tahun. 2019 betul. 2020 Betul. saya naik pengarah Pusat Islam 2020 ni. Julai 2019. 2020. 2018 kot masuk Albab. Ni Okay, ketua WC 2012, 2017 ataupun 2017. Ya, 2017 saya silap. 2017. Sampai 2020. Sebab rasa macam bila 2019 ni, tak sampai setahun ni. Silap ni, saya duduk Ulul Albab dekat 3 tahun juga. 2017 hingga 2020. Okey. Apa kenangan yang tak boleh lupa masa dekat pejabat WC ni? Pejabat WC lah, saya mana tak boleh lupa lah. Selain daripada cabaran menyediakan PZ tu, cabaran mana tu? Dia pejabat WC ni banyak kita kena follow dia. WC ni dia ikut bos kita. Kalau Datuk Zakaria, dia orang yang sempoi. Jadi kita pun jadi sempoi lah. Taklah protokol sangat. Cumanya kita kena follow dia lah. Program-program yang dia turun kita kena ikut, kita kena hadir. Itu dah tugas program khas. Di samping kita menyediakan teks ni, Prezi ni. Jadi buat teks tu hal lah. Lepas tu event kena turun lagi. Jadi kerja-kerja yang tak boleh lupa memang kadang-kadang tengah malam kita turun ikut dia kan, program-program kita. Masa tu, masa Aidli masih lagi ke pejabat WC kan? Masa elit di Ulul Albab. Oh, Ulul Albab dah. Masa elit di Ulul Albab. Walau tidak. Tak ada. Kira. Memang buat kerja dalam bengkel lah.
lagi senang sikit. Kalau dengan bos senang sikit. Ada alasan kan, tapi masa tu di Ulul Albab. Oh, Ulul Albab kan. Okey. Di Ulul Albab pengarah kan? Dekat Ulul Albab. Timbalan pengarah. Timbalan pengarah. Mula-mula dia tak ada jawatan pengarah. Pengarah Dr. Wan Zikri. Mula-mula dia tak ada jawatan timbalan pengarah. Tapi kita createkan jawatan tu sebab nak ada jawatan timbalan pengarah lah. Kebetulan masa tu saya naik timbalan pendaftar, saya naik grade 48. So dia suit dah dengan jawatan timbalan pengarah tu. Okey. Jadi saya timbalan pendaftar merangkap timbalan pengarah Ustaz Umar. Okey. Masa tu lah. Itu segi nama jawatan lah. Tapi sebenarnya kalau jawatan hakikinya timbalan pendaftar tu masa tu. Ya, jawatan hakiki timbalan pendaftar. Okey. Pengarah dia pensyarah. Masa kat Ulul Albab dia masih ada kelas lagi. Dia special sikit sebab dia dipinjamkan daripada USIM, bukan jawatan akademik. Dia memang academician tapi dia datang ke sini jawatan pentadbir. Dia tak ada jawatan pentadbir je lah. Ada. Itu saya tak kenal dia. Dan dia tak ada allowance pensyarah, tak ada allowance pengarah, tak ada. Sebab dia dibayar gaji khusus untuk mentadbir. Sekarang dia dah dibalik ke USIM. Sekarang dah ke USIM, dah dapat doktor. Masa dia datang USIM dulu belum doktor lagi. Okey. Dia dapat doktor tapi dia dah pencen. Oh, dah pencen. Pencen awal. Besar awal. Besar awal. Ada aku dia punya. Wah, bisnes lah. Allah alam. Tak dapat acam muka dia. Tapi Wan dia Zikri. pernah datang. Wan Zikri. Dia pernah datang perpustakaan. Ni lah antara hasilnya juga bila duduk Ulul Albab dapat hasil satu buku modul Ulul Albab. Sebenarnya Ulul Albab ni apa maksud dia Ustaz? Ulul Albab ni orang yang mempunyai akal fikiran, orang yang berfikir. Ulul Albab ni orang yang berfikir. Lub tu daripada qalbu, hati kan, berfikir. Ulul Albab yang mempunyai akal fikiran, berfikir. So Ulul Albab ni daripada KPT punya ni kan, arahan kan, tiap UA kena ada. Tak juga sebenarnya. Dia sebenarnya Datuk Idris Yusof masa dia jadi Menteri SAR dulu kan, dan juga Menteri KPT. Okey. So bila dia buat Ulul Albab berjaya di Terengganu, dia bawa ke MRSM. MRSM Ulul Albab. So Malaysia kebanyakannya adalah dan naik satu lah. Kemudian universiti ni kita peringkat pertama yang buat. Kita menyambut sabaran Datuk Idris Yusof ni, kita buat peringkat universiti. Program Ulul Albab. Apa yang buat di sekolah kita bawa ke universiti. Lepas tu kita, tapi tak di Universiti Awam yang lain ada kan pusat Ulul Albab? Kita ada, antara yang first ke? Kita antara yang first yang menggunakan modul ni QEI ni, Quranic Encyclopedia Ijtihadi. Sebab modul 3 modul ni QEI ni dibuat di sekolah-sekolah Ulul Albab. Okey. Bila kita bawa ke universiti, kita universiti yang pertama yang menggunakan modul yang sama tapi kita ubah modul dia untuk latihan di peringkat IPT. Di universiti lain, contoh Unit 10, dia ada nama juga program Ulul Albab. Tapi program Ulul Albab dia khusus untuk pelajar yang masuk buat degree plus Quran 30 juzuk. Okey. Itu Ulul Albab dia. Maksud dia tak suit Tak dengan suit program. Kita buat program. Apa sebenarnya yang diimpikan ataupun di-create oleh ni lah. Itu lah. Ini maknanya kita ikut modul betul kan? Kita ikut modul yang sekolah buat, cuma kita upgrade latihan peringkat pendidikan tinggi. Yes. Itu yang kita buat semalam. Datuk Idris Yusof semalam datang rasmian untuk pencarian ikon Ulul Albab. Oh, dia datang? Semalam hari Sabtu. Baru. Oh, buat kat mana? Buat dekat auditorium. Sebelum sekan. Tapi saya pun tak ada. Saya ada program di Kedah, program Pusat Islam. Okey. Dia sekarang dia apa? Dia sekarang ni dulu dia pegang Felda. Okey. Tapi dah tukar kerajaan, dia tak buat apa sekarang, tak ada jawatan pun. JLC pun dia tak pegang. Dia macam isteri jala pun tak ada apa kan. Ni je ada juga pemandu. Oh, pemandu. Yang baru ni datang. Tu. Dia fungsi pemandu. Okey. Pemandu. Dulu dia di DPM. Okey. Jadi kita betul-betul ikut modul yang digariskan oleh Yusof lah. Aku dah junting ni Jangan ambil nak bagi, tapi saya akan bagi soft copy. Cuma ada benda yang saya cerita tu ada yang dalam ni kan. Tak apa. Ada dalam CV, ada dalam ni. Biasalah lah. Alright. Jadi di Ulul Albab 3 tahun lah. 3 tahun kurang 2017. Alhamdulillah. Apa antara yang produk yang Ustaz bertanggungjawab mengeluarkan di Ulul Albab ni? Okey, di Ulul Albab ni kita menghasilkan modul lah.
modul untuk melahirkan mahasiswa kita yang sebenarnya dia punya ni khalifah profesional, dia punya Ni macam Ustaz Farujoy ni. dia punya tema, dia punya matlamat je lah nak melahirkan khalifah profesional. Ustaz Farujoy ni, Ustaz Farujoy dia adalah kita punya panel ulul albab. Oh, Masa okey. peringkat awal, Nanti ah. peringkat awal kita baru nak gerak di IPT, kita tak ada contoh. Kita tak ada match, kita tak ada universiti yang kita boleh tengok untuk yang buat modul ni. Mesti kita ada antara the first lah. Memang kita Mampu boleh lah. melaksanakan Tu modul saya ni. boleh ni lah. Jadi bila kita nak buat modul macam mana nak jalankan modul ni, kita terpaksa cari pakar yang mesti terlibat dengan program-program albab. Antaranya Ustaz Farujul. Ustaz Farujul ni dia bantu kita dari sudut program-program yang kita sebut Quranik lah. Quranik. Jadi dia banyak bicara tentang hati. Dia kan modul itu kan. Ya, masa prestasi itu lah. Ya, jadi kita lantik je lah. Sebenarnya panel dalam ulul albab ni saya nak cerita panjang pun saya dah tinggal lama. Saya ingat lupa lah. Tapi lebih kurang dalam 7 orang lah panel yang kita lantik. Dalam 3 bidang ni. Quranik, ensiklopedia, ijtihadi. Oh. Antaranya Dr. Daniel Zainal Abidin. Quranik. Dr. Arif Kasmo, Quranik Saintifik. Arif Kasmo ni pensyarah, mantan pensyarah UKM. Dia memang orang sains tapi dia mengkaji Al-Quran. Sama dengan Dr. Daniel Zainal Abidin lah. Jadi kita nak buka minda pelajar kita ni dalam segi Quranik ni bukan saja dia hafal Quran. Tapi dia memahami di sebalik Quran tu, sains, kehidupan, filosofi dia, pasal apa itu yang kita ajar pada pelajar kita. Kita ada buat modul. Ni modul ni program profesional ulul albab. Okey. Yang modul ni dilibatkan pada pelajar tu di peringkat pengajar apa? Ada subjek dia yang Dia tak ada berkredit, tapi dia berbentuk nilai tambah. dia boleh ambil lah. Pelajar dia boleh datang ambil mohon dengan kita, tapi dia kena ikutlah training. Kita akan bagi training latihan. Okey. Dia ada peringkat. Peringkat 1, dia lulus peringkat 1, dia naik peringkat 2, dia lulus peringkat 2, dia naik peringkat 3. So peringkat 3 tu yang kita buat, kita justru datang ni pencarian ikon ulul albab. Ikon ni maksudnya yang boleh jadi contoh. Dia ni dari sudut Q Quranik dia memang terbaik. Dia hafal Quran, mungkin ada yang tak hafal Quran dia dapat ikon. Tapi dia memahami kandungan Al-Quran, dia boleh kurai, dia boleh cerita. Sekarang yang mengarang siapa? Sekarang pun Dr. Sakinah. Dr. Sakinah Sakinah. dia apa? Dia pensyarah FSK. Sakinah Siddiq. Dia pun. Dah sama dengan nama. Dia pengarang sekarang pun dah 3 orang. Dr. Wan Zikri, kemudian Dr. Halim, Prof Halim, Ya. Halim Ali dengan Dr. Sakinah yang baru. Masa Prof Halim sempat kan? Prof Halim saya sempat sekejap je. Masa Prof Halim tu saya pindah ke Pusat Islam tahun 2020. Prof Halim ni tahun 2019. PPP. Sekejap je kan? Dia lama juga. Lama juga kan? Prof Halim dalam PPP 2 lah. tahun juga kot. 2 tahun lebih atau 3 tahun. Okey. Okey, kita masuk ke Pusat Islam Okey, masuk Pusat Islam tahun 2020. 2020 bulan April, 1 April. Masa tu belum TV kan? Belum? Berapa bulan? 1 April. Satu di sini Mei ni. Dah 1 Mei. Sorry, 30 April tu last di Ulul Albab. 30 April last di Ulul Albab. Pusat Islam 1 Mei. Kalau sepanjang Pusat Islam diwujudkan di Perisai, pertama kali kan pentadbir dilantik sebagai pengarang. Betul tak? Pertama kali daripada Grade N. Sebenarnya Ustaz Rosli, nanti saya akan bawa Cik Zali pergi kita punya galeri Islam di belakang ni. Sebenarnya pentadbir di kalangan S, Ustaz Rosli pernah dilantik sebagai macam, dia tak panggil pengarah masa tu, dia panggil ketua unit. Tak silap saya lah, ketua unit Pusat Islam. Tapi sebelum tu semua academician. Dan selepas tu pun academician. Lupa. Ustaz Rosli bukan ni. Ada bukan pensyarah. Ustaz Rosli walaupun dapat doktor. Tapi nama masa tu tak ada, dia bukan pengarah. Dia bukan pengarah, dia Dia macam start jadi ketua penyelaras pengarah. betul tu. Nama pengarah tu start bila? Start di Pengarah daripada Ustaz Dr. Ibrahim. Ibrahim. Dr. Azlan mula-mula dulu dia masih lagi penyelaras. Masa tu dia dah doktor. Doktor mana? Azlan Aladi. Belum lagi. Belum lagi kan. Dia Dr. Azlan dulu kan. Baru First Dr. Azlan. Dr. Dr. Ibrahim.
Ibrahim. Tapi masa tu Ustaz Rosli ada kan? Dia memang start dah, cuma dia masuk lewat sikit. Dia masuk bukannya masa zaman Ustaz Azlan tu, dia masuk cepat. Apa masa zaman Ustaz Ibrahim? Saya pun tak tahu sangat dari sini. Saya rasa lepas je Ustaz ni Dr. Azlan dia bukan kerja ke penyiaran. Ya. Masa Ustaz dia Rosli. dia antara Dr. Ibrahim dan Dr. Azlan tu Ustaz Rosli Ya. ada sekejap. Lepas tu baru Ustaz Ibrahim Baru dia Ustaz panggil Ibrahim. pengarah. Ya. Masa tu baru kita kata okey betul ni pensyarah yang jadi pengarah. Dr. Ibrahim, lepas tu Dr. Nasir. Dia Lepas nasib. Dr. Nasir, barulah saya. Saya kira pentadbir yang pertama jadi Sebagai pengarah. Sebagai pengarah. Di UA juga ke? Di UA tak kot. Sebabnya universiti yang saya difahamkan UKM dah ada pentadbir dah. Yang jadi pengarah. Sebenarnya DN line macam Najib pendari termuda di UA. Semua dah check dah. Saya nak declare pun tak berani. Saya takut UKM dulu. Ada surat bantah. Tapi di sini saya Islam pengarah yang pertama. Okey kot. Pengarah pertama di UPSI sebagai pengarah pusat Islam. Pentadbir pertama. Pentadbir utama. Di kalangan pengarah. Di kalangan Pengarah pentadbir. pentadbir sebagai pengarah. Grade N lah. Saya grade N. Saya bukannya S. S. Dan saya bukan. Dah kita pentadbir lah. Pentadbir ni semua lah grade kan. S. Kalau nak sebut sebagai pentadbir macam Ustaz Rosli tadi, dia juga adalah S pentadbir, tapi dia bukan jawatan pengarah masa tu. Ya. Dia pengarah atau penyetua unit lah. Ialah sebagai pengarah lah. Tu nama ni penyiaran lah kan. Yang mana? Masa Ustaz Rosli. Tu nak kena, saya tak pasti nak kena Ya, tak usah bukan pengarah. salah. Saya suka ada jawatan dia kat sana. Dia kena punya gitu. Ya, tengah bawah tu. Okey. Okey. Alright. Jadi masa lantik sebagai pengarah ni, apa pertama sekali yang datang depan mata Ustaz? Yalah satu benda yang besar. Dia bila Datuk GC panggil saya, ceritanya masa Covid lah. Masa tu Covid, kita tengah duduk di rumah. Work from home. Yelah kami Covid, Mat kan? Saya okey. ingat kita Datuk Masa datang call saya, minta datang. Masa tu masih Datuk datang kan? Saya datang. Masa tu dia office. Sebelum tu kan saya pergi wakaf dia. Masa saya masih ikut Al-Baq. Okey. Masa saya duduk Al-Baq tu Covid. So masing-masing duduk di rumah lah. Work from home. Datuk Syatafah datang ke office. Kita beritahu mesti dia buat keputusan nak nanti Ustaz sebagai pengarah pusat Kalau Islam. GPU lah tu. Ada GKPU. Okay. So sebelum tu memang pensyarah lah yang pegang kan. Ya. Jadi Datuk, saya minta tempoh lah. Saya kata Datuk, saya tak bersedia jadi pengarah. Saya lebih suka jadi pengikut. Sebab saya dah biasa pengalaman jadi puakar lama ikut bos kan. Jadi kita biasa kerja sebagai pengikut. Pengarah ni macam Menteri Agama di universiti lah. Untuk unit tu kita jadi bos kan, jadi ketua lah. Lepas tu Ustaz tak tanya kenapa lantik pentadbir sebagai Mesti alasan ni? tanya. Mesti kata dia nak ubah angin lah. Sebabnya jawatan pengarah pusat Islam bagi universiti, dia hanya buat kerja-kerja yang rutin lah. Yang rutin hak awal Islam, program-program kuliah, program-program agama. Tak ada pembaruan. Dia tak ada macam kalau pensyarah pegang ke, pentadbir pegang tu, kerja itu juga yang buat. Dan pensyarah kalau pegang, dia boleh hilang. Betul dia masih mengajar kan? Macam mana? Dia masih mengajar. Dia mengajar. Jadi Dia part time je kat sini. jadi tepuan dia tak sepenuhnya lah. Jadi Datuk Syaitan nak Ustaz masuk fokus. Kena fokus tu. Fokus buat di pusat Islam. Jadi kita 24 jam, 8 jam tu di sini. Ya. Tak fikiran tak ada tak ada gelar nak write paper lah tak ada kan. Dan Datuk kata Ustaz datang, Ustaz buatlah benda yang baru lah. Buatlah Fresh. benda yang baru yang boleh Ustaz boleh buat. Walaupun orang kata rutin kan. Pusat Islam universiti lain pun buat benda yang sama juga. Yep. Tapi cari satu kelainan, buatlah apa yang Ustaz boleh buat. Kebetulan masa tu Covid. Jadi Apa nak buat? kita mesti yang pertama juga sebenarnya masa tu yang kita mulakan gerakan kuliah online, tazkirah online daripada rumah. Masa tu saya ingat daripada rumah. Kita kan work from home. Saya minta staff kita buat kita panggil tazkirah 30 minit. Oh, itu antara inisiatif yang dibuat oleh Ustaz lah. Jadi setiap staff kita bagikan 30 minit. Ada hari-hari dia untuk kita buat online. Maksudnya daripada rumah masing-masing. Saya daripada rumah saya, Ustaz Ali daripada rumah dia, Ustaz ni daripada rumah. Masa tu kita masih lagi ni. So kita buat online. Masa dia bila Dia setiap dia live ke dia rakam dulu?
Tak live tu, kita buat live. Live Facebook Ustaz Islam. Okey. Lepas maghrib ke? Kita buat siang. Siang kan? Kita work from home, hari kerja kan. So, Ustaz Islam saya tu hari Selasa atau hari Rabu tu lah, 2-3 hari je. Selasa, Rabu, Khamis tu. Selalu pagi. Ya. Pagi. Saya Kita buat tengok. 8.30 hingga pukul 9 ataupun 9 hingga 9.30. Jadi masa tu kita antara yang awal lah. Saya ingat Ustaz Islam yang kita buat online. Tapi bukan kalangan Ustaz Ustaz Islam je kan? Ada jemput. Peringkat awal tu staff Ustaz Islam saja. Peringkat awal. Kuliah 30 minit Kuliah 30 minit bersama Ustaz Islam. Sama Ustaz Islam. Lepas tu baru kita pergi kepada orang luar. Yang orang luar tu rasanya selepas berapa bulan Itu dah saya ingat dalam 4-5 bulan kot baru. Dah lepas tu kan? Baru kita jemput orang luar masuk. Antara tamu Ustaz Kazim kan? Ustaz Kazim kita buat bersemuka. Ada juga kan? Oh, bersemuka tapi online. Di masjid. Tapi live juga lah. Live. Dia dah mula masa tu trend dah. Musim-musim lain pun semua dah trend buat live kan. Sebelum tu kita biasa bersemuka. Tapi bila dah ada COVID ni dah start trend online. Itu bersemuka yang mula-mula tu ya? Oh, semuka Yang dengan Ustaz Kazim bersemuka kita buat di masjid. Tapi kita tetap buat online. Yalah, ada betul yang lah. tak boleh datang kita buat Ada online. audiens ke? Ada. Ada audiens kan? Ada. Ada kan? Ramai dia buat di masa tu. Sudah pun dah masuk campus masa tu. Ya. Ustaz Kazim dah ujung-ujung lah. Saya rasa ada awal Ustaz. Yang awal bukan Ustaz Kazim, Ustaz lain lah. Saya rasa dia buat tempat tu, kita ambil dia. Ambil masuk dalam Facebook kita. Tapi dia cepat. Ada satu betul-betul. Kita buat dia di tempat dia, Okey. kita di tempat kita. Dia ada moderator dia punya ustaz di sini. Betul yang tu kan. Program tu kan. Itu Fazakir. Kita sebut Fazakir ni. Betul. Program Fazakir Ada. 30 minit sama Ustaz Islam. Itu antara program yang kita buat masa Covid lah, tapi sekarang ni dia dah tak ada dah program Fazakir ni. Sebab dia cerita naik suasana masa Covid tu. Betul. Saya pun ingat. So sekali 2 kali dah. Satu yang online, satu lagi kita buat di sini. Tahun ujung ambang tahun baru. Lepas tu banyak lagi lah. Kombo pun baru ni kan. Buat dia. Hujan lebat ni. Ya. Okey. Jadi itu antara pembaruan yang Ustaz buat lah. Ada lagi kan? Banyak kan? Di antaranya ni hasil daripada Fazakir tu kita bina studio. Okey, itu nama program Pak Zakir kan? Program Pak Zakir ni maksud dia Ustaz tu tidak berada dalam tempat kita kan? Ya, tak ada. Online. Okey, yang program Pak Zakir ni memang istilah yang membuat juga lah. Bukan Sekarang ni dah ramai orang buat dah. maksud saya Masa ni kita first time buat. first time Kita boleh kata saya nak declare pun tak tahulah, tapi saya rasa masa tu memang antara kita tamu buat dah. Dan kita dirujuk. Bila kita buat online ni, Mufti UMT dia tanya kan macam mana kita buat. UKM pun datang bertanya macam mana kita buat, datang benchmarking. Ni kita ada di studio, kita tubuk, kita minta dana pada universiti sebelah ni je, di lain ni. Kita dapat dana 50k, kita buat mini studio. Sampai hari ni kita pakai mini studio. Mini studio kita pakai sekarang ni untuk program Al-Quran. Setiap pagi tadi saya buat lepas Al-Quran 30 minit lebih kurang. rakaman Bukan rakaman, live Facebook. Live Facebook lah, okey. Rakaman live. Nanti boleh tengok lah. Boleh lah, let's stop sekali kat dalam ni kan. Kita pernah masa peringkat awal dulu, NCDRC, bukan Uni Integrity, datang buat live kat sini. Masa tu tengah ni lah, tengah online, tengah panas kan, semua buat online. Datang buat sini. Orang kita, orang unit kita lah perusahaan itu dah ada studio daripada. Kan dah banyak lah studio. Yelah. NCDRC buat ada studio sendiri. Masing-masing buat. Masing-masing pun sekarang boleh live sendiri je dekat handphone kan. Tapi kita dalam ni proper, kita ada kamera semua. Ada yang masa dia. 50k tu lah, 50k tu. Ya, 50k tu. Kita buat mini studio tu. Dan lain Ustaz, banyak Ustaz buat pembaruan. Dan saya ingat orang yang untuk zakat ni dapat pen. Itu awal, tapi dah pindah lepas tu. Zakat dah pindah ke Rizal. Yelah masa Ustaz pegang lah masa saya. Saya sempat dengan zakat tak lama, saya masuk bulan 4, bulan 5, zakat keluar dalam bulan 9 ke bulan 10 macam tu. So dalam tempoh tu lah. Itu pegang zakat. Ya. Kami pun baru kami tersedar yang kita ada buat zakat ke. Ada sebelum Betul. mana pernah dapat pen ke. Kita tak tahu kita potong duit zakat. Tu Satu pembaruan lah benda tu.
Galeri itu lagi lah, galeri Pusat Islam yang terbaru. Nanti kita boleh tengok mana. Galeri Pusat Islam ni sebenarnya dia lebih kepada kita nak memaparkan apa Masa zaman Ustaz kan, galeri ni. zaman saya. Ustaz, segi kewangan sebenarnya memang peruntukan Badan Mengurus memang ada benda mesti lah. Banyak mengurus mesti, tapi kita ada satu lagi sumber masjid, tabung masjid. Kalau mesti. Sebab masjid juga di bawah Pusat Islam. Okey. Jadi kita ada sumber sebenarnya dalam beberapa sumber lah. Satu, belanja pengurusan mesti ni untuk aktiviti pengurusan pejabat. Di masjid kita banyak buat aktiviti-aktiviti untuk masjid dan juga untuk program-program mahasiswa. Dan kita dapat satu lagi dana daripada sekarang ni bawah HEPA lah. HEPA bagi 50k untuk aktiviti pelajar. Oh, dia bagi. Ada tiga sumber. Itu parking sebagai apa? Sebagai aktiviti one off aktiviti one off pelajar. lah. Okey. Duit masjid ni memang untuk aktiviti masjid lah. Ada kalau masjid dan program-program dalam kampus juga yang melibatkan mahasiswa pelajar, kita allocatekan setahun 10k untuk persatuan-persatuan datang kepada kita. Bukan persatuan saja, MMK ke persatuan pelajar semua datang buat kerjasama dengan kita bagi dana, insyaAllah. kalau PTJ PTJ pun ada yang datang, tapi kebanyakannya dia datang melalui persatuan pelajar. PTJ jarang lah kita bagi dana. Pelajar yang kita nak kena sediakan tata kerja lah. kena buat paperwork, kita bagi dana. Program macam mana selalu ni? Kalau macam pelajar ni banyak, dia orang buat ceramah-ceramah, program-program agama. Ya, program agama lah. Dia fokus dia yang kita ni, syarat dia satu kalau boleh buat di masjid. Itu memang kita amat Masjid tu masjid mana-mana pun boleh. masjid kita. Macam kita lah. Masjid kita Tak ada yang buat di luar ke? Buat di luar tu yang kedua. Maksudnya kalau dia nak buat kedua, kita tengok. Nak buat di luar, kita tengok apa dia punya konten program dia tu memberi manfaat tak untuk kita mahasiswa Dalam masyarakat ke dalam untuk CSR ke kan? Baru minggu lepas saya kita berbalik pada Kedah ni, kita buat CSR di pondok ni, Pondok Nurul Hidayah di Al-Ustaz. Kita bagi dana, masjid bagi dana. Itu memang direct bawah Pusat Islam lah. Itu bawa masjid Islam. Okey. Masjid ni. Tapi memang tak digunakan untuk beli aset semua tak? Aset Untuk kebanyakannya untuk masjid ada yang kita pakai di masjid, ada juga yang kita pakai di universiti. Contoh macam LCD projector yang screen tu semua tu universiti lah. Atau tu speaker sound semua yang baru ni. Mana duit masjid ni dia parking dia bagi tabung amanah tu memang tabung masjid lah. Tabung masjid. Sebab dia kita report direct dengan Jabatan Agama Islam Perak. Dia bukan duduk di bawah Mendari. Okey. Sebab dia jawatan kuasa dia sendiri. Saya pengisi juga, pengisi masjid. Jawatan kuasa dia dan tabung ni kita kena laporkan kepada Jabatan Agama Perak. Maksud dia bawah ni lah bawah ada kuasa masjid lah. Dia tak pernah. Tapi memang pengarah Pusat Islam memang akan jadi fungsi masjid lah. Dia merangkap. Supaya kesenangan tu mudah kan. Mudah kita nak buat program mudah, buat kita mudah. Tapi kalau melibatkan benda yang besar-besar macam aircon pun kena duit mesti Ya. lah. Aircon tu dia mesti yang tu. Cuma yang baru, yang terbaru ni kapet. Kapet kita pakai dana awam. Sebab kita buat infak. Betul kapit eh? Nak Apa lagi yang saya yang bawa Ustaz ni banyak pembaruan, inovasi dan sebagainya. Jadi studio studio. Mini studio kita Islam. Studio Pusat Islam. Ini di masjid kita buat jualan infak air mineral, yang tu pun benda baru juga lah, dan kita menjana pendapatan. Infak tu. Infak air mineral tu. Sebab kita beli model kita dalam berapa ringgit kan, satu carton tu. Kita letak kat situ infak RM1. Sebenarnya dia model dia dalam 60 sen, 70 sen. Jadi setiap satu botol, kadang-kadang orang infak, orang akan masuk RM1. Orang masuk RM5, orang ambil satu botol je. Ya. Itu sebenarnya sumber penjanaan. Itu tak ada duit kecil. Betul. Tapi ada juga yang ambil tak bayar. Tak masukkan pun ada juga. Dia nak masuk kemudian tak? Begitu. Yang baik, lepas tu dia lupa. Betul. Apa ada RM50 kan? Maksud tak ni, kemudian besar sangat nak ukur kan. Dan antara yang saya dapat ambil peluang masa pengarah juga, saya banyak hasilkan artikel di akhbar. Itu antara rezeki saya lah tu di Pusat Islam ni. Jadi lebih kurang dalam 17 atau 16 artikel akhbar yang saya dah terbitkan lah. Antaranya yang ada kat sini. Sehingga sekarang lah. Tapi yang banyaknya dekat galeri. Kita pergi tengok galeri. Okey. Kalau kita nak duduk sebelah, kita banyak perjalanan. Okey,
banyak betul berita harian. Pusat Malaysia, Cosmo, Harian Metro. Selalu skop yang Ustaz menulis ni apa dia punya subjek dia? Dia satu ruangan agama. Okey. Kalau ruangan apa, so Ustaz tulis mengenai apa ya? Okey, dia bertajuk lah, bukan bertajuk, berdasar kepada isu lah. Macam baru ni isu COVID, saya tulis tentang COVID. Oh, itu yang baru ni lah itu. Baru, kemudian kalau ada macam program sempena Hari Kebesaran Islam, Masih lah. Dan kebesaran Islam lah. kita akan ni lah. Tengok kesesuaian lah pada tarikh nak diterbitkan tu kan. Ada isu banjir pun, saya tulis sikit tentang banjir. Kita ketua jemaat memang jabatan ni Jabatan Islam. Ya. Kalau kita punya sendiri boleh kita buat buku Ya, boleh lah. Tapi kita tak dibenarkan untuk baca buku lain daripada Perak kan. Iyalah. Saya menulis juga artikel, artikel khutbah dalam tiga teks lah. Minta kepada jabatan Islam. Kita minta kebenarannya untuk baca dia. Dia diberikan kebenaran, tapi kita kena hantar teks yang kita tulis tu dekat Jabatan Islam Perak, minta kebenaran dan dia bagi kebenaran, baru kita boleh baca teks tu. Mana kita special lah. Ya. Kita lain Daripada yang baca-baca teks. Dia dah buat 3 teks khutbah sempena sambutan Hari Integriti Peringkat UPSI. Dah 3 tahun untuk buat. 3 tahun dah dibaca. Itulah. Tapi dia boleh mohon, tapi tak banyak sangat. Ada kita bahasa nak buat juga, tapi sebab kita ni nak buat tu cara masuk semua. Nak minta cara kita tulis sebenarnya. Cara kita buat artikel buat. Kena renovate Masuk lah. Nampak dia tak tengok nak boleh tutup boleh. Jadi kena buat adjustment sikit. Jadi okey, nak beritahu hasil penulisan. Hasil saya tulis artikel ni, baru ni saya dapat ambil pula. Dapat ambil bilang kategori penulisan ilmiah. Baru ni tahun lepas. Ustaz boleh bukukan ni. Jadi sebab Dr. Razali pun jangan saya bukukan. soal kapur sekarang ni banyak masyarakat ada henti kan pembelian soal kapur. Kursi dia masih bertahan lagi. Beli lagi Saya rasa mungkin peringkat umur masa saya ni baca artikel soal kapur dalam web online ni terganggu dengan iklan. Saya menyampah tu. Betul lah. Kejap ada iklan ni kan celah-celah tu terganggu. Kita nak baca tu nak fokus. Dulu macam tak ada gangguan. Maklum dulu kita baca tak ada buku ni. Paper-paper laku lah kan. Sekarang online dah mudah kurang. Jadi rare aku baca sekarang di paper baca ataupun di kereta kat jiran tanya tegur. Dah lama dah aku tak tengok orang baca paper macam tu. Saya aku ni bosku lagi lah. Saya baca soal apa. Jadi boleh compile lah. Banyak kan buku sebenarnya compile pada penulisan dia. Dia ni yang saya buat jadi buku ni. Ni antaranya buku ni kompilasi setiap ucapan Datuk Zahra Kasar kan. Ni baru kan? Dia lah masa kita divisi kan. So kami duduk grup menulis lah. Balik tiap ucapan susun balik. Saya bahasa Inggeris. Betul. Macam ni je. Mali-mali pisah kepul dia encah bahasa Inggeris. Saya bahasa Melayu. Dia tulis balik. Dia buku kan. Yalah. Ni antara produk-produk yang sempat hasil dengan Tumpah kan. Berapa tahun ni. Baik. Apa lagi skop yang dah ada fokus Islam tu lah. okey Islam. Ustaz pun dalam persatuan menjadi fungsi tak? Prestasi Prestasi saya menjadi timbalan presiden kan. Presiden masa Timbalan presiden masa zaman Najib presiden saya timbalan. Tapi sebelum tu saya pernah jadi Esko Kebajikan dan Kerohanian kot. Silap masa zaman Syaini. Okey. Sekali awal lagi tak. Apa dia? Masa zaman Syaini. Pesan ni tak? Tak. Saya zaman awal-awal masa ni. Betul ni masa Cik Ismail Iman. Itu je. Dua kali lah jadi prestasi ni. Satu masa zaman Syaini saya jadi Esko Kebajikan. Kemudian masa zaman Najib saya jadi timbalan presiden.
Dalam masyarakat, saya cerita sikit. Boleh. Okey. Okey. Dalam masyarakat, saya terlibat sebagai pengurusi Mahat Tahfiz. Ada dalam tu artikel belakang. Okey. Pak Tafiz dulu sebelum mengurusi masjid. Pengurusi Masjid Al-Mursyidin. Apabila pengarah Islam merangkap pengurusi Masjid Al-Mursyidin. Tapi di komuniti saya jadi pengurusi Mahat Tahfiz Masjid Al-Hidayah Bandar Berang. Kita ada Mahat Tahfiz kat sana. Jadi saya jadi pengurusi. Kemudian saya juga imam satu Masjid Al-Hidayah Bandar Berang. Tapak baru Mak Tafiz ni kat mana? Sebelah masjid. Sebelah dia. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Sebelah Sebelah kanan tu sekolah agama. Sekolah agama. Tengah-tengah tu. Sekarang ni tengah buat. Tengah dibina Mahat Tahfiz kita. On the way nak ke kolam kan lah. Kolam kat kiri kan. Kosong lah kena masjid tu sebenarnya. Masjid tu di tanah dia boleh nak panjang. Sampai ke sekolah agama tanah masjid tu. Tu masuk ni bas kereta dengan kedai-kedai tu kan. Tu masuk tu. Kosong. Yelah Bandar Berang 2020. Yang terbaru tu lah saya dapat tauliah mengajar agama Islam di Perak tahun lepas 2023. Itu dalam aktiviti dalam masyarakat, perlibatan masyarakat. Sukan pada okay, tak apa. Sukan mana. Ni sebenarnya artikel nak hantar dekat Minyak Penang. Dia tak banyak sangat nak cerita. Nak jadi buku pula. Nak tengok hasilnya kan nanti. Sebenarnya Weza tu memang ada planning nak ke menari ke ataupun macam mana cerita dia? Masa saya masuk tu sebenarnya dah ada proposal awal lah daripada Dato' Nasir. Dan sebenarnya daripada arahan Dato' Syahtar saya. Dato' Syahtar daripada UPM. UPM ada wazan. Okey. Zakat juga, orang asing kan. So bila dia datang sebagai VC, dia minta Nasir buat proposal supaya zakat tu dikeluarkan jadi macam wazan. Seperti tubuh Wizaz. Oh, UPM dah buat. UPM dah buat dah dulu. Pioneer lah dia UPM. Pioneer lah. Dan Datuk nampak kejayaan wazan UPM lah. Sebab dia nak buat di UPSI. UPSI nak fokuskan zakat ni, syari endowment, fokus kerja-kerja zakat. Jadi keluar dari Islam lah. Peringkat awal saya macam tak setuju. Saya jumpa Datuk. Tu saya nak dengar. Saya jumpa Datuk Syahtar balik. Dia kata, Datuk boleh tak Datuk naik balik ke LPU, tarik balik lah keputusan ni. Datuk kata tak boleh, LPU dah lulus. Takkan saya nak naik balik, minta tarik balik kan. LPU kan? LPU. Sebab dia penubuhan dia LPU yang kena ni kan. Dan dia pun nampak kejayaan di Wazan, UPM. Jadi nak buat UPSI. So saya kata Datuk, Wazan tu masa tu dia ada sana lagi dah. Dia dah di sana dah. Dia masih di sana lah tu kan. Dia, saya nampak, saya tak setuju bukan apa. Sebab saya nampak zakat ni dia sesuai dengan aktiviti masjid. Sebelum-sebelum ni pun program pelajar kita bagi bantuan zakat menggunakan duit zakat. Dia juga salah satu item, satu perkara untuk kita tarik pelajar ni dekat dengan kita. So bila kita bagi bantuan, dia datang program kita semua buat zakat. Dan memang lama pun zakat buat Islam pun. Ya betul lah tu. Bila Datuk dia nak combine dengan endowment, zakat dengan sekolah, itara, semua dengan pondok semua tu. Itu dia bawa endowment. Jadi itulah hasrat ni. Saya agak kerugian juga sebenarnya sebab yang pergi ke Wizaz tu semua grup, semua skim S. Ustaz Rosli yang patutnya dia buat kerja-kerja Islam kan. Ustaz Rosli, Ustaz Zain S juga, Al-Hafiz, Ustaz Sadadi pun Al-Hafiz, semua Al-Quran tu. Buat Al-Quran patut duduk di sini lah kan, buat program kebajikan, buat program hari Islam, jadi imam tu kan. Tapi bila pergi sana, rugilah dia sudah peniaga. Dari segi super. Itu antara sebab yang saya tak setuju lah. Tapi pada arahan mesti kita akut lah. Masa saya masuk, 3 orang masuk Islam berpindah ke sana. Satu benda mengejutkan tu. Ya. Tahun bila ni? 2020 saya masuk bulan berapa? Saya masuk bulan 5, bulan 10. Sempat sekali bagi hadiah dekat pemberi zakat. Ya. Kita buat. IPM je, ada institusi lain. Misi lain pun ada yang bergabung, ada yang bersendirian. Ya. Oh, ada persediaan maksud dia entiti satu Bukan bawa entiti. Islam, bukan bawa Islam. Bukan bawa besar Islam, bukan bawa menari kan. Bukan. Tapi ada yang bawa Itu Islam. macam modul di dekat negeri lah, pusat zakat kan. Dia macam dia terasing kan.
So sekarang ni kami bila zakat duk bawah kami, antara sumber kewangan juga untuk kita buat aktiviti. Ya. So bila dia dah keluar, kita dah hilang satu sumber kewangan Yalah. untuk buat Kalau aktiviti. tidak, dia akan ada 3 lah. Bajet dari universiti, bajet untuk masjid, Tabung masjid dan zakat. Zakat. Zakat tu pula ada amil, ada asnaf amil, ada asnaf untuk wakil miskin, banyak kita pakai duit. Saya sebagai dua audit ISO tak pernah audit Pusat Islam tu yang saya menarik audit Pusat Islam tu sebab semua kewangan dia berbagai. Baru ni datang Naida. Saya tak tahu. Aku tak jadi audit lah. Berehat lah. Okay, berehat. Saya pun bila jadi pengarah, saya tak jawatan lah sebagai auditor. Yes. Yalah, Tepat lah. Itu memang auditor dan kita pergi tempat orang, kita Ya, belajar. Kita belajar. Kita belajar sesuatu yang dia buat kan. Kadang-kadang tak buat tempat kita, tempat dia buat. Ya, betul. Saya tengok itu tu yang kata aku tak pernah ke saya. Betul soalan saya tadi saya tanya macam auditor kan duit tu. Menarik banyak sumber. Okey macam tu Jadi saya pun pandangan pun macam start juga lah. Terkejut juga visa zakat tu diletak bawah bendari. Ya. Kau banyak arahan dia terus hantar. Kadang-kadang Serat daripada dia. kita ni kalau arahan ni kadang kita bagi pandangan kita. Kalau kita rasa kita tak setuju, kita cakap dah. Tapi kalau tak percaya, kita takut je lah. Saya set buat paper khas untuk nak tarik zakat keluar. Cuma Datuk Syatah balik. Kita tu kata biar dulu jalan tu. Sebab dia dah bawa LPU, takkan dia nak atas nak tarik balik kan. Jalan sampai sekarang. Tak boleh nak buat apa. Yelah. Zakat kekal. Tapi saya tu yang agak baru je saya belajar. Sebab kalau zakat dalam secretnya memang ada endowment. Opennya zakat dengan endowment adalah benda yang berbeza. Sebab tak tahu universiti mana dia letakkan dasar endowment dengan zakat ni front face dekat dalam portal. Jadi kita buka kita nampak lah dia punya definition tu. Okey, jadi kita rasa nak dapat penghujung lah. Kadang-kadang kita nak dapat penghujung kita punya temu ramah pada pagi ni. Last kali nak minta Ustaz, apakah nasihat pada pentadbir baru kan? Apa ialah Ustaz mesti ada pegangan ke apa prinsip dalam kerja yang boleh berkongsi dengan orang lain. Saya nak kongsikan satu pembintangan saya lah yang saya print ni depan ni formula saya ni. Formula saya panggil formula takwa, TAQWA. Saya dah bentang dah ni dalam satu seminar. Yang seminar baru ni? Yang seminar syarahan pentadbir Masjid Awam tahun 2021. Okey. Saya bentang ni formula takwa ni sebab kita bekerja ni semua orang bekerja kan. Semua orang bekerja, semua orang tugas tanggungjawab. Tapi bila saya bawa satu formula ni, dia punya takwa ni daripada takwa lah juga. TAQWA, singkatan dia takwa. Takwa ni satu kita pegang, kita bekerja ni kita kena ingat takwa ni sebenarnya takut kepada Allah lah. Singkatan dia kan. Maksudnya di mana saja kita bekerja, bila takwa ni ada dalam diri kita, kita tak berani lah nak curi masa kan, nak curi barang pejabat ataupun nak ponting, nak tak buat kerja bersungguh-sungguh sambil lewa kan. Bila ada takwa, tapi dia ada akronimnya ni. Takwa dia ni dah ada titik tu. T ni lebih kepada takwa lah. Takwa ni kalau ikutkan senang cerita beginilah. Abu Hurairah bila ditanya tentang takwa, dia kata apa? Senang nak faham. Takwa ni bila kita berjalan di satu tempat, ada duri ataupun ada kaca, adakah kita akan apa tindakan kita? Elak. Jadi kita akan elak, kita akan cuba jauhkan, kita akan berhati-hati berjalan supaya tak lupa kan. Jadi Abu Hurairah kata itu dah takwa. Tapi yang mudah lagi istilah nak faham, takwa ni sebenarnya disiplin. Disiplin. Kalau peraturan kita menetapkan A, kita bekerja, maka A lah kita buat. B, maka B lah kita buat. Itu dalam istilah moden takwa disebut sebagai disiplin. T takwa. A dengan Q ni, A ni adalah saya ambil daripada kisah Nabi Syuaib dengan Nabi Musa. A ni adalah Al-Qawi dengan Al-Amin. A ni Al-Amin, Q ni Qawi. Ni gabung terus. Gabung. Amin, Qawi. Amin ni lebih kepada bersifat dalaman. Dalam Amanah. Amin. Amanah.
Q ni qawi, bersifat fizikal. Jadi kita nak bekerja, kita kena sihat tubuh badan, sihat akal fikiran, kan? Barulah kita boleh bekerja dengan fit. Tapi dalam masa sama, amin ni amanah dalam ni kena ada juga. Alamin dari sudut dalaman kita, spiritual kita kena kuat. Baru kita boleh jadi takbir universiti yang cemerlang lah. TQ. W dan A ni, W ni daripada bahasa Arab juga. Wahdatul amal, wahdatul fikri. W ni wahdatul fikri, A ni wahdatul amal. Kesatuan fikiran, kesatuan tindakan. Itu ambil W. Ni macam kita akan sebut kerja dalam pasukan lah. Kerja dalam pasukan. Kita nak pastikan misi kita berjaya bergerak ke depan ni, kita kena satu hati. Wahdatul fikri, wahdatul amal. W ni wahdatul fikri, A ni wahdatul amal. Kita punya objektif kita sama, hala tuju kita sama, seiring, barulah kita boleh bekerja menghasilkan hasilnya tu, wahdatul amal. Jadi formula ni saya nak kongsikan dengan rakan-rakan. Sebenarnya saya dah kongsikan pun dalam siri syarahan pentadbir si awam dulu. Nak ketengahkan salinan saya ke? Ni salinan. Boleh saya Detail dia dalam tu kalau nak baca. Ni slide dia. Slide yang saya bentang hari itulah. So kalau nak tanya saya, apa nasihat pandangan saya, itulah kita kembali kepada agama lah sebenarnya. Kita ni hidup ni beragama, kan? Kita ada panduan dalam kejayaan kita. Dia macam ni ni boleh apa macam bitarak lah. Dia shared values kan. Nilai bersama. Kita pergi pada benda yang sama, macam rukun iman, rukun Islam. Untuk kita punya shared values di organisasi kita lah. Ni boleh diangkat ni. Satu modul kan. Boleh buat satu modul latihan ni. Ada tim latihan dah pula. Tapi saya bentang dekat Yelah, seminar. boleh jadi orang kata dalam kalender bagian latihan ni. Boleh? Boleh, insya-Allah. Sebenarnya tak latih lah berapa orang yang boleh bagi. Sebenarnya kita pun berhasrat nak buat latihan dengan BSM. Kita sebut program Tazkiyatun Nafsi. Tazkiyatun Nafsi ni satu modul dalam latihan kaki tangan kita, tapi ke arah ni lah. Okey. Dia Tazkiyatun ni pencarian jiwa kan. Modul dari Imam Ghazali kan, pencarian jiwa, pencarian hati. Kita ada satu modul mungkin satu hari kita bincang tentang ni lah, peranan kita sebagai pekerja Muslim, yang kita do's and don'ts. Yalah, yang bukan Islam pun Boleh. dengan kaitan kepercayaan dia lah. Ni bagus ni Ustaz. Kan sekarang universiti sibuk pasal soul pasal sejak Anwar Ibrahim datang without soul. Excellent without Itulah soul. bendanya. Excellent without soul. Bila kita kerja dengan hati, dengan takwa ni, jadi kadang-kadang kita cinta kepada pekerjaan tu lebih lah. Andainya kita tak berkira. Korban lah. Itulah kadang-kadang kita ialah 8 jam, kadang-kadang ada juga lah. Betul. Bukannya Saya betul. bercakap bukan saya sempurna. Kita pun ada kekurangan. Jadi, tapi itu nasihat menasihati. Kita kadang-kadang macam kami kadang kerja sampai malam, counter. Kadang kerja hari Sabtu kan. Macam dari Sabtu payah nak claim, kira macam top up balik lah. Macam tu. Betul. Kadang termakan menyebabkan kita lebih masa kan. Ada kesedaran tu yang penting. Jadi Alhamdulillah Ustaz. Saya rasa kalau panjang sangat kan tulis buku pula. Jadi dia dalam berapa page? Kadang kalau pendek tu dia pertama gambar lah. Nanti kami ambil gambar shot menarik. Ini saya ni lah.